Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi Alwani. Orang kampung panggil saya Cik Wani. Hari ini saya nak share muka surat 11, maksud Al-Quran pada muka surat 11 surah Al-Baqarah. Okay, kita mulakan dengan ayat yang ke-70. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu, kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki nescaya kami mendapat petunjuk. Kan? Dia minta lah ke Allah supaya diberi petunjuk. Kan? Tapi petunjuk apa? Petunjuk supaya memberi ciri-ciri yang tepatlah kepada lembu. Kami ni adalah orang-orang Yahudi Israel. Lembu tu sebab nak cari bukti. Ini salah satu daripada mukjizat Nabi lah, bahawa menghidupkan orang mati. Kita tunggu nanti. 71. Nabi Musa menjawab, yakni Allah berfirman, lembu itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula mengairi tanaman, sihat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu. Sebab kan hampir tidak melaksanakan perintah itu sebab ciri-ciri ni susah nak cari kan. Kalau ada lembu yang dicari tu orang dah guna buat membajak tanah. Sekejap Abang Kori kena duduk atas toto tu. Sebab seluar Abang Kori tu ada kecing tu. Duduk atas toto dulu. Jangan jalan lagi. Basah lagi seluar tu. Duduk atas toto dulu. Okey. Kan kalau ada pun lembu tu kadang-kadang sakit pula. Kadang-kadang ada belang sikit pun tak boleh. Lepas tu 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Allah tahu apa yang ada dalam hati. Allah tahu segala yang tersembunyi. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian daripada lembu itu. Lalu Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian daripada lembu itu. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Sebab apa dipilih lembu? Sebab lembu ni orang Israel dulu dia sembah lembu. Pasal Allah pun suruhlah sembelih lembu. Maksudnya macam manusia tu lagi hebat daripada lembu. Apa? Nak makan? Bukan yang tu. Sekejap Kami buat live sekejap Okay, kita cepatkan live kita. Di sekolah.
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal daripada batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hati keras seperti batu. Maksudnya orang yang tak boleh nak terima nasihat, orang yang tak boleh nak belajar, keraslah. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Maksudnya dalam kitab Israel dulu kan ada bagi tahu ciri-ciri Nabi Muhammad ni, tapi diorang tak nak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, kepada kaum mereka kan, kepada saudara mereka bertanya, adakah kamu akan menceritakan kepada mereka, kaum mereka kan, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Kan? Maksudnya kat sini apa? 36. Tadi 35 pun dah ada. Yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad. Di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad yang akan datang sebagai Nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi kerana takut akan memakan diri. Kan ada satu baka pula. Satu kaum yang berada dekat mana? Tak ingat kat mana. Tapi dia memang pakaian dia orang Muslim. Pakaian dia Muslim kan. Baca kitab terdahulu. Macam taat lah macam tu. Tapi dia sebenarnya masih lagi baca kitab, kalau tak silap saya, Nabi Ibrahim. Dia masih percaya Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah tu tak wujud lagi. Padahal Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Diorang masih lagi mengharap adanya Nabi terakhir yang akan turun. Maksudnya maklumat tu tak sampai kepada mereka. Kesian kan? Okay, kita jawab tadi. 3 hati, 2 hati yang terselamat. 2 hati, hanya 1 yang terselamat. Jawapan dia ada kat sini. Allah membahagikan hati menjadi 3 jenis. 2 hati terkena fitnah dan 1 hati yang selamat. Tak boleh ni, kena buat macam ni. Jauh sikit. Yang selamat. 2 hati yang terkena fitnah adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras dan mati. Sedangkan yang selamat adalah hati orang mukmin yang merendahkan diri kepada Tuhan. Inilah hati yang merasa tenang, dengannya tunduk, berserah diri serta taat kepadanya, kepada Allah. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Tuhannya. Bahkan selalu menuruti hawa nafsu dan kepuasan dirinya. Disebabkan itu ia akan dimurkai dan dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min zalik.
Ia tidak mempedulikan semuanya. Tak kisah apa pun. Asalkan dia mendapat bahagian dalam keinginannya. Tidak kira sama ada Tuhannya rela atau murka. Jika ia mencintai, maka ia mencintai kerana hawa nafsunya. Jika ia membenci, maka ia membenci kerana hawa nafsunya. Jika ia memberi, maka ia memberi kerana hawa nafsunya. Jika ia menolak, maka ia menolak kerana hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah pemimpinnya dan syahwat adalah ikutannya. Ia terbuai dengan Ia terbuai dengan fikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Diasyikkan oleh hawa nafsu dan kesenangan diri. Dia sedikit pun tak mempeduli orang-orang yang memberi nasihat kepadanya. Sebaliknya, ia mengikuti setiap langkah dan keinginan syaitan, keinginan yang jahat. Dunia kadang-kala membuatnya benci dan kadang-kala membuatnya senang. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta kepada selain daripada kebatilan. Oleh kerana itu, duduk bersama dengan orang-orang yang memiliki hati seperti ini adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun dan berkawan dengannya adalah kehancuran. Sebab ada orang kata kita kawan je dengan semua orang, kan? Kita kawan je dengan semua orang sebab orang tu boleh berubah, kan? Satu hari nanti ia akan berubah, kan? Tapi ikut kepada sini, saya rasa memang kena pilih kawan lah. Kena hati-hati, maksudnya bukan pilih kawan macam mana, kena hati-hati dalam memilih kawan. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya ada sesuatu kaum setelah Allah menghidupkan orang yang mati dibunuh, lalu dia memberitahu siapa pembunuhnya. Si mayat memberitahu siapa pembunuhnya. Kemudian mereka tidak mengakui pembunuhan itu sambil berkata, demi Allah kami tidak membunuhnya, padahal mereka telah melihat pelbagai bukti dan kebenaran. Alamak. Demi Allah kami tidak membunuhnya, padahal mereka telah melihat pelbagai bukti dan kebenaran. Kemudian Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 74, itulah gambaran hati yang mati dan keras. Kita tengok dah mayat tu hidup. Dia sendiri yang cari dia sendiri yang cari lembu tu. Tapi dia tak ngaku pula. Daripada Usamah bin Syahrik radhiyallahu anha, dia berkata, saya datang kepada Nabi ketika para sahabat berada di sisi baginda. Kemudian saya mengucapkan salam dan duduk. Setelah itu datanglah orang-orang Arab dan bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, haruskah kami berubat? Bagaimana? Baginda menjawab, ya, kerana tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkannya juga ubatnya, kecuali untuk satu penyakit, iaitu nyanyuk tua. Okey. Terima kasih kerana menonton. Like, follow dan share. Page Kurawi. Kepakaran kami adalah membantu orang-orang yang bosan dengan rutin harian yang setiap hari sama. Kami ada pil kehijauan. Pil kehijauan anti bosan. Okey, terima kasih kerana menonton live. Bye-bye. Assalamualaikum.